Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kalau kita tengok sejarah Malaysia dulu ni kan, rupa-rupanya banyak kejadian ataupun sejarah-sejarah hitam yang pernah terjadi dekat negara kita. Nak pula bila negara kita ni dah pun merdeka, dah bebas dari penjajah dan juga rasa ketakutan. Tapi siapa sangka rasa ketakutan tadi tu kan datang semula selepas 43 tahun negara kita merdeka, terutamanya kepada pasukan keselamatan negara. 23 tahun yang lepas, Malaysia telah digemparkan dengan sekumpulan yang telah menimbulkan masalah di Perak, Malaysia. Masa ni diorang telah menyerang anggota keselamatan negara semata-mata untuk menggulingkan kerajaan. Walaupun diorang ni tak adalah ramai sangat kan, tapi perbuatan diorang tu sangat menakutkan dan boleh menggugat keamanan negara. Disebabkan markas diorang ni kan berpusat di Perak, mungkin ramai orang Perak yang masih ingat lagi tentang kejadian hitam ni. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita ni terjadi, so tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Pada 2 Julai tahun 2000, kem askar Wataniah telah diceroboh oleh sekumpulan penggaris yang dikenali sebagai Al-Maunah. Jadi diorang ni adalah sebuah pertubuhan yang telah bertapak di Bukit Jenalik, Sauk, Perak. Nama penuh kumpulan Maunah ni adalah Persaudaraan Ilmu Dalam Al-Maunah. Pada awal tu, kumpulan ni ditubuhkan bukanlah untuk serang sesiapa ataupun menggugat keamanan negara. Kumpulan Al-Maunah tadi ditubuhkan untuk ilmu persilatan pada tahun 1998. Jadi ketua kumpulan ataupun pengasas kepada kumpulan Al-Maunah ni adalah Muhammad Amin. Jadi dialah yang telah menggabungkan ilmu persilatan dan juga ilmu perubatan Islam. Dan ahli-ahli Al-Maunah ni dia akan belajar tenaga ilmu dalaman dan juga ilmu perubatan pada masa yang sama. Semasa diorang tengah menuntut ilmu kebatinan ni kan, diorang ni dah mula taksub dengan ketua diorang sendiri. Bagi diorang, ketua diorang tadi iaitu Muhammad Amin ni sangat hebat dari segi ilmu kebatinan. Dia dikatakan boleh menyembuhkan apa-apa penyakit dari jarak jauh, tak perlu pergi jumpa pesakit. So kau cakap je kau sakit apa, dia boleh berubat dari jauh. Kalau dia nak buat pembedahan ke atas pesakit dia tak perlukan apa-apa pisau. Dia cuma perlu guna ilmu dalaman yang dia ada je. Ada juga yang kata dia boleh bekukan musuh dia dari jauh dan pindahkan musuh dia tu ke tempat yang lain. Yang ni Nina tak tahulah macam mana dia hantar musuh dia tu ke tempat yang lain. Mungkin guna cara teleport lah kot. Bukan tu je, Muhammad Amin tadi juga boleh mengarahkan ahli dia ni untuk buat sesuatu dari jauh. Selain tu, Amin juga boleh membuatkan seseorang tu jadi gila, lumpuh dan muntah-muntah macam orang kena santau. Yang ni ahli dia sendiri yang mengaku dan dia pernah nampak Amin menggunakan ilmu tadi. Dikatakan ahli kumpulan Al-Maunah ni tersangatlah ramai dan lebih daripada 1000 lebih, hampir dekat 2000 jugalah. Dan diorang ni datang daripada pelbagai negara selain Malaysia, contohnya macam Singapura, Brunei, Mesir dan juga Arab Saudi. So kiranya pengaruh si Muhammad Amin ni agak besar jugalah. Dan kalau korang nak tahu, pertubuhan Al-Maunah ni pada awal-awal dulu telah mendapat sokongan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Yang ni apa yang Nina baca lah, tapi Nina tak pasti betul ke tak. Kalau ada kesalahan, korang komen je dekat bawah dan betulkan, okey? Dan diorang ni dikatakan ada laman web sendiri guys, nak tunjukkan betapa legitnya pertubuhan diorang ni. Tapi sekarang korang tak payah carilah, sebabnya laman web dia memang dah dipadamlah sejak daripada kejadian tahun 2000 tu. Kemudian pada tahun 1999, kumpulan Al-Maunah pun telah didaftarkan secara sah dan Muhammad Amin tadi telah dilantik sebagai ketua ataupun presiden. Aktiviti-aktiviti yang dia pernah buat pernah jugalah keluar dalam surat khabar macam Harakah. Siapa yang kenal Amin pada masa dulu, orang akan nampak dia ni adalah seorang yang sangat baik, berhati mulia dan suka tolong orang secara ikhlas. Dia juga banyak buka klinik dan bagi rawatan tradisional kepada pesakit-pesakit yang memerlukan khidmat dia. Dia bukan setakat bagi rawatan yang percuma je, tapi dia juga mengadakan kelas agama yang percuma kepada sesiapa je yang masuk untuk menjadi ahli dia. So pada awalnya kita memang boleh nampaklah kebaikan yang ada kepada Al-Maunah tadi, tapi rupa-rupanya ada udang di sebalik batu dan si Amin ni tengah plan sesuatu. Semasa nama dia tengah naik dan dipuji-puji oleh orang ramai, dia sebenarnya tengah rancak menyeludup senjata di sebuah kem di Gerik, Perak pada Julai tahun 2000. Satu je agenda dia pada masa tu, iaitu dia nak gulingkan kerajaan pada masa tu dan nak bina sebuah negara Islam. Tapi apa yang dia buat ni sebenarnya sangat bertentangan lah dan salah. Kemudian Amin telah mengarahkan seramai 27 orang anak buah dia untuk menyamar jadi tentera palsu. So diorang semua tadi ni dikendaki memakai seragam tentera yang palsu dan dilengkapi juga dengan pangkat masing-masing. Lepas tu diorang ni telah ceroboh ke sebuah kem batalion 304 Regimen Askar Wataniah pada 2 Julai. Diorang masuk ke dalam kem tadi dengan menggunakan 3 buah kereta pacuan 4 roda. Kalau fikir logik lah kan, macam mana diorang ni boleh ceroboh kalau diorang ni tak ada maklumat tentang kem tentera. Kalau orang luar macam kita memang takkan tahulah selok belok dalam kem tentera. Sebabnya kem tentera ni bukannya orang luar boleh keluar masuk sesuka hati macam mall. So macam mana dia boleh dapat maklumat selok belok tentang dalam kem tentera tadi? Sebabnya dalam kumpulan diorang ni ada seorang major dalam tentera Malaysia. So dialah yang memberi maklumat segala-galanya. Jadi dialah yang beritahu dekat Al-Maunah tadi selok belok tentang
kem tentera tadi dan juga di mana senjata disimpan. Jadi Muhammad Amin dengan anak buah dia pun berlakon dan tahu prosedur tentera. Sampaikan tentera yang dalam kem tu pun boleh tertipu dengan dorang. Bila Amin berjaya masuk ke dalam kem tadi, dia pun cakaplah pegawai atasan telah memberikan arahan kepada dorang ni untuk buat pemeriksaan mengejut ke atas senjata yang disimpan. Disebabkan lakonan dorang yang menjadinikan, dorang telah berjaya membawa lari sebanyak 114 senjata api dan juga 18,000 peluru. Selepas dorang dah dapat barang-barang tadi, dorang pun telah melarikan diri dan menyembunyikan diri di dalam hutan Bukit Jenalik, Perak. So dekat Bukit Jenalik inilah diorang telah bina markas rahsia diorang sendiri, dan dekat sinilah diorang melatih anak-anak buah diorang untuk melakukan operasi nanti. Jadi setiap kali latihan yang diorang buat ni kan, orang-orang kampung akan terdengar bunyi tembakan yang bertubi-tubi datang dari hutan. Orang kampung dah mula rasa pelik dan takut juga, sebabnya kenapa tiba-tiba kerap sangat diorang dengar bunyi tembakan. Masa ni pihak tentera memang tak tahu lagi lah yang sebenarnya senjata api diorang ni dah pun kena rompak dengan kumpulan Al-Maunah tadi. Jadi ada orang kampung ni yang pergi buat report polis pasal kejadian tembakan tu. Lepas tu polis dengan tentera pun apa lagi, diorang pun bergabung bersama-sama dan telah mengepung Bukit Jenalik tadi untuk menangkap ahli kumpulan Al-Maunah. Seorang bekas Lieutenant Tentera Darat mengatakan yang sepanjang dia berkhidmat dalam tentera, dia tak pernah lagi dapat laporan macam ni. Tak pernah ada kejadian yang mana senjata diorang ni kena curi dan si pencuri tu pula tengah giat melakukan aktiviti tembakan. Dan dah tentulah benda ni adalah sebuah masalah yang sangat besar dan boleh menggugat keamanan negara. Semasa operasi mengepung Bukit Jenalik tadi tu kan, jadi ada beberapa anggota telah dihantar untuk menyusup untuk pantau keadaan. Tapi nasib diorang ni tak baik tau, sebabnya diorang ni telah ditahan dan telah dijadikan tebusan. Yang jadi mangsa tebusan diorang tadi adalah 2 anggota polis, seorang ATM dan juga seorang penduduk kampung. Semua tebusan tadi telah diseksa dengan teruk dan diorang ni telah dikurung selama 4 hari. Pada masa yang sama, pihak berkuasa ni cubalah untuk berunding dengan Amin supaya menyerahkan diri. Tapi Amin memang taklah nak menyerahkanlah macam tu je, dan dia telah meletakkan satu syarat, yang mana dia kata dia nak Tun M meletakkan jawatan dalam tempoh 24 jam. Kalau Tun M tak nak letak jawatan, diorang sendiri akan bertindak dan akan pergi ke KL dan tutup seluruh KL. Esok tu pada 5 Julai terjadinya tembakan di antara pihak berkuasa dan juga kumpulan Al-Maunah tadi. Jadi salah seorang daripada kumpulan Al-Maunah yang bernama Abu Bakar Ismail telah pun kena tembak. Pada 6 Julai pula, pihak berkuasa cuba untuk berunding dan menggunakan pendekatan psikologi macam dari segi emosi, agama dan juga keluarga. Hasilnya seramai 11 orang daripada ahli kumpulan tadi telah pun menyerah diri. Dan akhirnya kumpulan Al-Maunah tadi tu pun terpaksalah menyerah diri sebabnya jumlah diorang tu yang sikit, tak sampai 30 pun kalau nak dibandingkan dengan jumlah pihak berkuasa yang masa tu seramai 300 orang. Muhammad Amin pula memang taklah dia ni nak menyerahkanlah, dan dia sempat berbalas tembakan dengan pihak berkuasa, tapi lepas tu dia pun berjaya ditangkap. Yang sedih tu, 2 tebusan iaitu Korporal Detektif Raju Sagadivan dan juga Korporal Matthew ni telah pun terkorban dalam kejadian tu. Korporal Matthew tadi tu dikatakan jari-jari kaki dia ni semuanya kena tembak dan kemudian dia pun telah dibunuh oleh orang kanan kumpulan Al-Maunah tu sendiri yang bernama Jemari Jusuf. Kemudian kesemua ahli Al-Maunah tadi tu telah pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Kerajaan juga telah mengeluarkan kenyataan yang diorang tak akan memaafkan perbuatan diorang ni. Pengampunan hanya akan diberikan kepada mereka yang melalui kajian hukuman 4 tahun sekali je. Diorang ni juga telah disabitkan dengan kesalahan berperang melawan raja, dan diorang ni adalah orang pertama yang didakwa atas kesalahan tadi. Pada 4 Ogos tahun 2006, Muhammad Amin telah dijatuhkan hukuman gantung. Manakala orang kanan Muhammad Amin yang seramai 3 orang telah dijatuhkan hukuman gantung awal seminggu daripada Muhammad Amin. Dan ahli-ahli Al-Maunah yang lain yang seramai 16 orang masih lagi berada dalam penjara. Setakat tahun 2018, 4 orang banduan dah pun dihukum mati dan 13 masih lagi berada dalam penjara. Seramai 10 orang telah pun diampunkan dan dibebaskan, dan 2 lagi dah pun meninggal disebabkan sakit. Sejak dari kejadian tu kan, penjualan seragam polis dan tentera telah diperketatkan. Orang awam memang tak boleh sesuka hati untuk pakai pakaian dorang ni. Dikatakan tak semua anak buah Muhammad Amin yang terlibat dalam kejadian tu nak gulingkan kerajaan ataupun nak menggugat keamanan negara. Diorang cakap yang diorang ni tak sedar dan seolah-olah macam dipengaruhi oleh sesuatu. Masa Amin bagi ceramah dekat diorang ni pun, dia dah mula kaitkan dengan politik tau, dan dia tuduh kerajaan ni zalim dan perlu digulingkan. Padahal ceramah-ceramah dia sebelum ni okey je, tak ada pula melibatkan politik. Jadi dia macam mempergunakan ahli kumpulan dia untuk kepentingan diri dia sendiri, tapi menggunakan nama Islam. Sebab itulah orang kata niat ni tak menghalalkan cara. Jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kalau korang ada apa-apa tambahan tentang kejadian ni ataupun yang terkurang, korang boleh je komen dekat bawah, okey? Dan itu sajalah untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.